Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita buka kitab baru, perbincangan kita tentang kitab Sahih Fiqh Sunnah. Karangan Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim. Ulama Al-Athari daripada Mesir lah. Tapi Mesir ni sebenarnya lebih terbuka dah. Saja banyak aliran situ, jadi lebih terbuka berbanding aliran Salafi di Arab Saudi. Apalah, yang penting perbincangan fiqh kita ni, fiqh sunnah. Saya tak akan bincang pada awal, saya hanya bincang bahagian mana saya baca lah. Tengah-tengah saya baca tu, saya bincang waktu dah. Dan nak baca belakang ni tebal lah buku ni. Buku ni 5 jilid lah. Tak jilid tu 700. Muka surat lebih kurang tak. Ni lebih 700. Tebal lah. Jadi nampak nak habis lah. Jadi kita kiranya baca mana kita baca, kita bincang lah. Sama-sama saya baca, sama-sama kita bincang bab-bab yang kita tengah bincang lah. Hari ni muka surat 409 jilid ke-4 lah. Nak habis kitab ni, boleh-boleh baca, boleh-boleh bincang lah. Berkongsi, boleh-boleh berkongsi ilmu. Berkongsi isi kandungan dari kitab lah. Okay, bab pilihan dalam talak. Pengertiannya adalah dalil yang membolehkannya. Bolehnya pilihan dalam talak. Pilihan dalam talak bermaksud seorang suami boleh memberi tawaran pada isterinya antara tetap hidup bersamanya atau melakukan suatu perbuatan. Seperti jika ia mengatakan pada isterinya, kamu boleh memilih antara meninggalkan pekerjaan di luar rumah, contohnya, atau engkau bercerai denganku. Maka isterinya boleh memilih apa yang ia kedaki. Jadi beri pilihan pada isteri. Nak cerai aku ataupun nak salah satu lah. Duduk rumah tak tubik lah. Ataupun cerai nak kerja luar dah. Untuk bini dia kerja. Itu contoh lah. Pelbagai cara. Bentuk pilihan lah. Beri pada isteri, suruh pilih. Dasarnya adalah firman Allah SWT. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maksudnya dah, wahai Nabi, katakanlah pada isteri-isterimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 28 hingga 29. Jadi sini Nabi SAW menawarkan pilihan pada isteri-isterinya, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadis-hadis berikut. Jadi pilihanlah mut'ah, harta dunia, bayar ke apalah. Mut'ah, bayar ataupun cerai dengan cara baik. Mut'ah dan cerai dengan cara baik. Ataupun sesoklah hidup sesok bersama Nabi. Tapi masih isteri Nabi. Gitu lah lebih kurang. Jika hanya sebuah tawaran dan pilihan, tidaklah dianggap sebagai talak menurut jumhur ulama. Tidak terus dianggap talak lah nak. Okey. Jadi kena pilih lah. Jika sang isteri memilih suaminya atau menolak tawaran tersebut, talak tersebut tidak jatuh pada dirinya. Jadi jika isteri-isteri ni macam ayat Quran tak ni. Kalau isteri tolak tak si bayaran mut'ah dan cerai, maka dia masih isteri dia, masih isteri Nabi. Begitulah. Dalam bab orang lain pun serupa lah. Boleh rujuk kitab Ibn Abidin, Jawahir Al-Qalil, Majmu' Kasyaful Qina', Fathul Bari lah. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, As-Sawri, Ibn Munzir dan yang lain-lainnya. Ini diriwayatkan dari Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajma'in. Dalilnya adalah sebagai berikut maksudnya. Pertama dalil hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menawarkan pilihan kepada kami, lalu kami milih Allah dan Rasulnya.
Dan itu tidak dihitung talak Rasulullah SAW pada kami. Jadi, dia pilih Allah dan Rasul. Maksud tak tercerai, tak talak. Maksudnya bukan Nabi ucap tu talak dah. Kena iddah terus ke apa tidak dah. Maksudnya dia tak pilih, tak jadi talak dah. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Masruq, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang tawaran dalam pilihan. Maka ia mengatakan, kami memilih Nabi SAW. Apakah itu sebuah talak? Masruq berkata, saya tidak peduli apakah saya memilihnya 1 kali atau 100 kali setelah ia memilihku. Jadi dia pilih kan, maksudnya tidak cerak lah gitu. Dah. Bahas 100 kali pun, untuk main ula ayat tolak pun, lagi tak pilih benda lain, maka dia masih tidak dicerai lah. Ada sahih riwayat Bukhari Muslim. Tawaran dari pilihan tersebut adalah pilihan antara dua hal. Jika pilihannya adalah talak, maka jatuhlah talaknya tersebut kepada seorang wanita dari suaminya. Itu tandanya pilihan tersebut merupakan sebuah tanda perpisahan antara dia dan suaminya. Adapun jika milih suaminya, artinya ia milih untuk tetap hidup bersamanya. Jadi pilihan itu, dia kata pilih, bayar sikit-sikit. Beri metok sikit-sikit. Cerah saya, kalau gitu je ayat dah. Maka dia pilih lah. Nah, jadi pilihan dia, maka baru cerah. Kalau tidak, tak cerah lagi dah. Okay, jika sang isteri memilih dirinya, apakah itu berarti talak 1 yang dapat dirujuk, ataukah talak ba'in, ataukah talak 3? Pula dah. Macam isu Nabi tu lah. Atau orang lain pun yang hampir sama dengan isteri Nabi, bila pilihan sama nak cerah dengan bayar mut'ah ataupun tidak. Macam mana pemahaman terhadap dua hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang suami jika menawarkan pilihan pada isterinya, lalu isteri memilih dirinya, maka itu sudah jatuh talak tanpa ia harus menyebutkan lafaz yang mengandungi makna talak. Dalam permasalahan ini, para ulama berselisih pendapat menjadi 3 pendapat pada khilaf harga. Ada 3 pendapat. Boleh kita rujuk kitab Ibn Abidin, Jawahir al-Iqlil, Majmu' al-Jumal, Kasyaf al-Qina, Al-Mughni al-Fath. Ini kita rujuk ke fiqh. Nah. Dan ada dah sahih syarah sahih Bukhari, ada Fathul Bari. Okey, pendapat pertama, dalam keadaan seperti itu, talak jatuh dengan talak 1 yang dapat dirujuk kembali. Walaupun bila pilih isteri, tidak berkata macam talak 3, talak ba'in tu. Tak boleh nak rujuk, tidak dah. Tapi ada soal lagi nak? Istilah je. Pandang kita bincang tak? Apalah kita bincang pandang. Tak boleh rujuk kembali. Maksudnya satu cerai walaupun Nabi ni kata bayar apa? Suami beri kuasa ke dia. Nah, suami beri kuasa ke dia. Jadi dia apa ya? Gini lah. Bayar berapa-berapa. Saya cerai lah nah. Ataupun dia bayar. Itulah maksudnya dia minta apabila suami beri pilihan kepada dia minta cerai lah. Gitulah dia kata cerai lah saya. Maksudnya kena tertalak terus lah. Kerana suami telah beri pilihan pada isteri itu. Jadi kuasa di tangan isteri. Asalnya kuasa di tangan suami telah berpindah pada isteri kerana suami telah memberi kepada isteri pilihan dah. Tapi pilihan dia talak tu tidak jadi talak ma'in. Talak kubra ke ma'in sughra ke tak? Talak. Tahu masalah gapo. Okey, pendapat pertama kat dia, ia jatuh talak 1 saja, bukan talak ba'in talak yang boleh dirujuk dah. Talak raj'in Mazhab Syafi'i Ahmad. Ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad berdasarkan riwayat Amr Ibn Mas'ud, Aisyah, Jabir, Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Pendapat kedua jatuh talak dengan talak ba'in. Maksudnya pisah, tak boleh nikah, tak boleh rujuk dah. Ba'in tak boleh rujuk, pisah terus. Inilah mazhab Abu Hanifah dan juga Ibn Syubrumah. Dalam mazhab Syafi'i Ibn Syubrumah. Yang ketiga, pendapat ketiga jatuh talaknya dengan talak 3 bagi isteri yang telah dicampuri. Ini adalah pendapat mazhab Malik. Berat juga ni. Hanya ada beli pilihan pada isteri. Isteri telah buat keputusan, dia kata nak cerai. Maka dia telah jadi talak 3 dah. Tak boleh nikah baik, kena nikah dengan orang lain suku. Cerai hak tu baru boleh nikah. Sahabat hak tu lah dah. Akab Malik katakan pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran. Ini talak raj'in, boleh rujuk dah.
Walaupun yang ada pada ayat Quran iaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan keperhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 8. Cukup dengan pilihan para isteri tersebut terhadap dirinya sendiri adalah tidaklah termasuk dalam kategori talak. Tapi harus ada ungkapan langsung dari suaminya. Dia kata walaupun pilihan itu bagi isteri, tak pada lagi bagi dia. Bukan masuk dalam bab talak lagi. Tapi kena ada ungkapan lagi sokongnya suami. Sebab firman Allah Ta'ala yang berbunyi, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah. Dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Kata ayat Quran itu bukan maksudnya isteri cerai diri sendiri dah. Tapi beri pilihan pada isteri, suami kena sebut cerai dia. Suami lagi kuasa dah. Iaitu terjadi setelah melakukan pilihannya. Lepas pilih, baru kena beri. Lepas pilih, baru kena beri mut'ah dulu dah. Beri mut'ah, beri bayar lah RM10,000 berapa ribu. Lepas tu baru baru nafas cerai daripada suami. Bukan maksudnya bini pilih terus teradak. Kata situlah pendapat dia. Dalil mantuk. Dalil yang terucap lebih didahulukan ketimbang dalil mafhum, dalil yang dipahami. Jadi dalil hak terucap dah dalam hadal Quran itu jelas tu kan. Lebih utama dia dalil yang tersirat lah kata dari yang dipahami sebaliknya ni. Maksudnya setengah ulama dia bini pilih tak cerai lah tu. Tapi setengah ulama dah ayat ni kena faham apa yang dalam Quran tu. Kita nak pakai belaka. Pilih isteri tu. Dia pakai pada bayar mut'ah dan suami lafaz pula dah cerai dia. Itu dilihat dari kedua-dua hadis riwayat Aisyah lah. Tawaran dan pilihan yang dilakukan oleh suami kepada isterinya tanpa disertai dengan maksud untuk menceraikannya telah tersebar pemahaman di kalangan muslimin saat ini. Jamil ni ramai subi pilihan dah. Tapi tok lakinya bukan niat nak cerai dah. Betapa banyak para isteri yang lebih mementingkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali daripada bertahan untuk hidup bersama suami mereka saat ada sedikit perselisihan di antara mereka. Otin ni emosi. Tok laki pilih gitu macam Nabi pilih tu. Logak lah. Cerai lah ada ya. Saya pilih cerai masa tengah marah Otin apa marah juga bukan tok laki aja. Dengan lebih emosi Otin ada suami isteri tu. Jadi isteri royak. Cerai lah saya dah. Jadi masa sebut gitu tu tidak bermaksud terus cerai dia walaupun macam beri pilihan pada isteri. Tapi suami masih ada kuasa lagi untuk ikut Nabi mut'ah ni atau perjanjian ke apa. Lepas tu baru suami lepas cerai. Itulah. Maka menjatuhkan talak tanpa adanya kata-kata lagi dari suaminya, pengesahan daripada suami tu, tanpa ada keinginan lagi dengan suaminya. Tanpa adanya dalil pada permasalahan ini baik dari Quran dan hadis secara mafhum telah menafikan masuk syariat dan dasar-dasar syariat. Allah a'lam ikut Syekh ni. Syekh apa? Kitab Sahih Sunnah ni. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim dah. Dia kata kena ada pengesahan. Lah cerai. Kau gapo tok laki kata baru ya dah. Kalau tak jadi lagi lah. Oleh sebab tawaran dan pilihan tidaklah dianggap sebagai talak lagi, baik atas pilihan isteri atau pilihannya terhadap dirinya sendiri, kecuali harus dengan adanya lafaz talak dari suami dulu dah. Ini berdasarkan pendapat Abu Muhammad bin Ibn Hazm lah, dan pendapat ini lebih dekat dengan dalil. Beliau rujuk kitab Al-Muhallaq karya Ibn Hazm dan dalamnya terdapat pembahasan yang bagus terkait masalah ini. Hazm ni walaupun zahiri sangat, tapi dalam perkara tentu menarik perbahasan dia. Dia banyak mengeluarkan dalil dah. Walaupun perkara dia tak dipakai juga, tapi sekurang-kurangnya menarik dah. Kalau kita nak mahir fiqh, nak mahir ilmu fiqh ni, kena baca kitab dia dah. Baru beri otak dah. Walaupun setengah tu kita tak boleh terima, tapi sekurang-kurangnya cara melatih kita, cara berdalil, berhujah. Apakah pilihan itu mesti segera atau boleh nanti? Segera ke ataupun mesti boleh lah lepas ni. Kita boleh rujuk kitab Al-Hidayah dan mazhab Hanafi dan Jawahir Al-Qalil, Hasyiah Al-Jumal, Mughni, Tarhus Tasrib. Ini kitab-kitab fiqh lah.
Jumhur ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Ats-Tsauri dan Auza'i dan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan bahawasanya pilihan tersebut mestilah saat itu juga. Isteri seseorang mestilah memilih pada waktu itu juga. Jika tidak, maka tidak sah pilihannya setelah itu. Masuk dalam majlis yang sama. Tak lagi pilih pilihan. Fikir 2-3 hari pula. Ataukah pilihan suami pun tak. Dia tak boleh kena satu majlis dah lebih kurang. Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz. Siapa dia ni? Dia asal Al-Hafiz ni. Hafiz Ibn Hajar Asqalani sekalian. Mengatakan syaratnya harus adalah saat itu juga. Atau selama masih berada di majlis tersebut ketika talak. Masa nak bicara gitu, kebi pilihan lah, tak lelaki kata ke bini dia dah. Nak curah kau, nak gana kau dah. Adapun jika suami mengatakan talak tersebut dengan adanya jeda waktu disebabkan hal-hal tersebut, maka hukumnya berlaku nanti. Dia kata pas boleh ke gini-gini pilihan. Seperti inilah terjadi pada kisah Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Tidak harus semua tawaran dalam memberikan pilihan kepada isteri seperti itulah. Aku yang Abu Malik katakan berdasar kepada perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh isteri-isterinya dengan sebuah tawaran dalam pilihan antara tetap bersama Nabi atau diceraikan, beliau memulainya dengan diriku. Start dengan Aisyah dulu, Nabi tawar. Beliau bersabda, mafhumnya, sesungguhnya diriku ingin mengabarkan padamu, maka kamu tidak harus untuk meminta perintah dari kedua orang tuamu. Tak payah pergi bicara nama apa lah. Ni antara kita berdua, tak lelaki dengan bini, pilih hati kau. Aisyah mengatakan, apakah pada permasalahan seperti ini harus meminta perintah dari kedua orang tuaku? Cakaplah bicara dengan orang tua dah. Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat daripada dunia mut'ah ke apalah dah. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi Aisyah ni tak jadilah dia pilih tak secara nak bersama Nabi ya. Okey, bab perwakilan dan pendelegasian pada talak. Ni wakil dah. Dah ni SMS lah, gapo nak, tapi dulu dia panggil wakil dah. Nak cerai dia duduk lelaki duduk jauh. Tahu takut ke bini ke apa nak cerai apa, kok jauh-jauh dah. Surat ataupun wakil ke, delegasi ni macam surat. Masa ada wakil lah orang lain dia tolong ajak dah. Okey, talak adalah perbuatan yang dilandasi oleh hukum syariah berbentuk perkataan. Ia adalah hak yang Allah berikan pada lelaki dan menjadikan keputusan talak berada di tangannya, tangan si suami, si lelaki lah. Namun apakah seorang lelaki boleh mewakilkannya kepada orang lain dalam permasalahan ini? Sebagaimana pada permasalahan-permasalahan lainnya yang landasannya berdasarkan perkataan atau tidak. Dalam hal ini para ulama memiliki dua sudut pandang. Pandangan pertama, talak boleh diwakilkan. Ini pendapat pertama, kata boleh wakil ke orang lain. Saya ke, anak beranak ke, sepupu ke apa ke. Suruh ayat dia. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama dari imam yang empat dan yang lainnya dah. Seorang lelaki memperolehi haknya untuk talak. Begitu pula dengan cara mewakilkannya pada orang lain. Sebagaimana juga ia boleh pada permasalahan lain yang hukumnya didasari oleh perkataan. Kita nak beli barang, wakil ke saya kita tu beli dah kereta tu, buat klik dah. Terbeli pitih dia dah. Boleh ha. Seperti jual beli, penyewaan dan lainnya. Jika seorang suami mengatakan pada orang lain, saya dia wakil nak. Saya diceraikan darinya. Saya wakilkan padamu talak saya kepada isteri saya si fulanah. Jadi nak suruh cerai ni, saya wakilmu lah, telah sebut dah. Maka isteri diceraikan darinya dan itu hukumnya boleh. Begitu juga jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, saya wakilkan talak ini kepada dirimu sendiri. Serah kepada bini dia. Nah. Iaitu yang sekarang dikenal dengan menjadikan ikatan pernikahan di tangan isteri pula dah. Maka isterinya sah diceraikan dan itu hukumnya juga boleh dan ini tidak boleh untuk orang lain dah. Tapi kalau disebut isteri dia, isteri saja jangan boleh keluar lafaznya. Orang lain tak ada hak lah. Menurut mereka ada beberapa pembahagian dan cabang-cabangnya. Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi, izin seorang suami kepada orang lain terkait talak isterinya terdapat 3 macam. Tafwid, tawkil, risalah. Tafwid, tawkil, risalah. Pada permasalahan tafwid, tafwid. Pendelegasian, maksudnya ni delegasi ni mau kata apa? Tengah lah wakil dah. Ada 3 macam lafaz takhir pilihan. Perkara di tangan, kehendak dah. Istilah ni nak pilihan pada tu boleh guna pilihan, boleh guna perkara di tangan, boleh guna kehendak.
pada isteri ke pada orang lain pun gitu. Menurut mereka antara tafwid pendelegasian dan taukil perwakilan ada perbezaan. Bagi kita serupa lah ada. Kita pertama tu bahasa Arab ni. Kaedah-kaedah yang banyak tu kita kata lebih kurang je ada. Wakil dengan delegasi. Yang kedua, menurut ulama mazhab memiliki perwakilan itu ada 4 macam pula. Taukil, takhir pilihan, tamlik kepemilikan, risalah, delegasi. Menurut mereka pada pembahagian ini ada perbezaan. Yang ketiga, ulama mazhab Syi'i dan Hambali berpendapat boleh seseorang suami mewakilkannya kepada isterinya yang disebut tafwid. Ini surah pada bini lah, nak cerai atau tak sini. Dan boleh baginya untuk mewakilkannya pada selain isterinya yang dinamakan taukil. Tafwid ni bagi isteri, taukil ni bagi orang lain. Ini pendapat ketiga lah. Setiap keduanya memiliki hukum dan syarat-syaratnya tersendiri. Silakan bagi siapa sahaja yang ingin mengetahuinya dapat membaca pada buku-buku tentang permasalahan furuk dalam mazhab masing-masing. Terkadang menjadi rujukan pada permasalahan ini adalah pandangan berikut. Ini kita kata kesimpulan terhadap pendapat-pendapat tersebutlah. Pertama, jika seorang suami menjadikan isterinya memiliki perkara talak, apakah isterinya juga memiliki hak talak tersebut? Jadi dia suruh pada isterinya ada hak perkara talak. Adakah isteri tu punya hak terus boleh hak talak tersebut dah? Adakah terus boleh dah? Apakah hanya terikat pada saat ia diwakilkan saja oleh suami untuk ditalak saja? Ataupun dia beri masa tu je? So kemudian ni dah ni saja kau dia kata sekarang juga kau. Jadi setakat mana ibu dia? Lepas ni tak dia kau? Bagi para ulama yang bersetuju dengan pendapat pertama pada permasalahan ini terdapat 2 pendapat. Hak kata milik isteri ke apa ni nak. Jadi pendapat pertama, seorang isteri tersebut memiliki hak talak secara mutlak. Dan tidak hanya terikat oleh batasan tertentu hingga ia menceraikan dirinya sendiri. Jadi dia punya hak. Macam jadi suami isteri, kuasa suami itu telah sepenuhnya 100% serah pada kuasa isterinya. Dalam hal talak telah. Ini adalah mazhab Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu dan demikian pula dengan Al-Hakam Abu Thawr dan Ibn Munzir. Ini mazhab Syi'i Ibn Munzir. Hujah mereka adalah sebagai berikut. Penawaran Nabi SAW kepada para isterinya dan pilihan pada Aisyah untuk memperlambatnya hingga ia meminta keputusan dari kedua orang tuanya. Hujah mereka ni lama dah, bukan satu majlis tu. Siapa kau Nabi kata kerja pomok-pok nak bincang, boleh lagi ni. Siapa tak tu dah maksudnya. Pilihan itu seolah lama, seolah diberi kuasa penuh pada isterinya. B. Perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang seorang lelaki yang menjadikan perkara talak berada di tangan isterinya. Suruh pada isteri dia tu. Kuasa talak tu. Ali katakan talak itu miliknya hingga ia menarik diri, yakni mengembalikan urusan itu pada suaminya semula. Dia tak lelaki ni lepas mulut kata ikut mu lah, aku sebut ikut mu lah, nak cerai kau dah. Jadi dia ayat gitu, walaupun tak ayat waktu tertentu pun maksudnya selama mana pun boleh. Sehingga isteri kata gitulah saya ke habis mula suruh balik ke habis lah. Ada kuasa cerai talak tu. Dia kata gitu barulah kembali semula pada suami dah. Selagi tak kata lambat sebulan ke lepas tu baru cerai, masih ada di tangan isteri sebabnya kuasa telah diserahkan sepenuhnya pada isteri dah. Ni daripada perkataan Ali radhiyallahu anhu lah. Bila rujuk Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah menyandarkan pendapat tersebut pada Ali. Sementara dalam riwayat Baihaqi dengan sanad dhaif dari Ali, jika seorang lelaki memberikan perkara talak pada isterinya satu kali lalu isterinya menggunakannya, maka suaminya tidak punya hak sedikit pun terhadap perkara tersebut. Dan jika isteri tidak menggunakannya, maka itu hanyalah satu dan perkaranya kembali lagi pada tangan suami. Ini berbeza dengan apa dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Jadi bezanya Ibnu Qudamah kata habislah pada tangan isteri dah. Jadi tak guna. Tapi riwayat Baihaqi tu daripada Ali juga. Dia kata tak guna, pakai tak ada. Maksudnya tak boleh tangguh mana lah. Dia kata isteri tak guna selalu pada masa tu, jadi suruh pada suami semula dah. Dikira segera lah dah. Lebih kurang 1-2 riwayat lah berbeza.
Tapi Ibnu Qudamah dan Imam Baihaqi itu berbeza tentang fatwa Ali lah. Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui ada sahabat yang berbeza pendapatnya dengan dia sehingga ia dikatakan sebagai ijma' sukuti lah, ijma' senyap. Ijma' ni sahabat-sahabat ni tak kawan dia. Sahabat ni bukan kita dah berani dia. Dia tak kira dia kalau benda tu salah. Jadi kalau sahabat lain tak kritik pendapat Ali, maka itu dikira ijma' sukuti dah. C. Hal itu jenis dari perwakilan pada permasalahan talak. Maka itu boleh diakhirkannya pelaksanaannya sebagaimana jika hal tersebut diwakil kepada orang lain. Jadi bukan selalu lah, boleh tangguh seminggu sebulan lah. Macam kita wakil kepada orang lain lah. Kalau wakil tambah-tambah jadi kalau jauh lah zaman dulu kan, dia boleh sapa setepak dia daripada Syam nak pergi sapa ke Madinah tu, boleh ada. Jadi lambat sapa pun boleh pun, masih ada kuasa lagi kan, telah diwakil kepada orang lain lah. Kedua, keterwakilan itu terikat dengan waktu dan tidak ada talak bagi isteri setelah waktu itu telah selesai dah. Dia kata sekarang waktu selesai. Habis waktu sekarang kan, lebih kurang waktu yang semajlis, habislah. Pagi ni waktu selesai, petang ni waktu selesai, sampai sekat tu je. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, dan dalil mereka adalah sesungguhnya pendelegasiannya, perwakilan dah, merupakan bentuk pemberitahuan pada isteri, maka ia terbatas hanya satu waktu itu saja. Seperti jika seorang mengatakan pilihlah. Pilihlah maksudnya sekarang. Bukan kata tunggulah nak memiliki sebulan kau lagi tak boleh. Pilih kena putuskan lalu. Aku Abi Malik katakan berdasarkan pendapat yang pertama, apa yang dapat diketahui bahasanya dengan dijadikannya perkara talak itu berada di tangan wanita, maka seorang isteri boleh menolak dirinya kapan saja ia mahu, bila-bila saja ia mahu. Ada beberapa undang-undang di sebahagian peradilan syariah Mesir. Ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah fi syariah al-islamiyah halaman 161 ni Mesir lah. Azhar gapo ulama besar Syekh Azhar bicara bahan YouTube lah hukum-hukum undang-undang keluarga lah. Undang-undang keluarga di Mesir lah. Yang mengatakan bahawasanya hukum perwakilan itu jika dilakukan ketika akad pernikahan dan dengan bentuk ucapan yang mutlak tanpa adanya terkaitan waktu, maka si isteri dapat membuat dirinya sendiri bercerai bila saja pun ia mahu. Jika tidak, maka tidak ada gunanya keterwakilan tersebut. Dan hukum ini dikukuhkan di tingkat perbandingan lah. Ni hukum perbandingan tu kira boleh dah. Okey, yang kedua, menarik pendelegasian talak. Tarik balik lah. Wakil talak ni, daripada jauh ni, tarik balik ni. Hello kata tak jadi dah memang. Tarik balik mana dah. Diambil dari beberapa referensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita fiqh yang sama lah. Bila suami telah memberikan hak talak pada isterinya dan belum digunakan untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri, isteri itu tak guna lagi, berkeinginan untuk membatalkan pemberian tersebut, maka ia berhak melakukannya dan pemberian hak talak itu menjadi gugur dengan pembatalan yang dilakukannya. Dia kata, pilih lalu. Bini dia mikir dulu. Yalah, tarik balik lah. Tak sibuk dah kamu. Dah. Dia tarik balik tak ada nak ucap. Terima kau tolak kau gapo isteri tak buat putusan lagi. Dia tarik balik. Maka dia terima tarik balik suami itu tersebut dah. Demikian berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i dan Ishaq. Setelah ini adalah perwakilan, maka suami berhak menariknya kembali seperti halnya perwakilan dalam jual beli. Wakil dia mula beli kereta. Tapak tengah jalan, tepu. Tak salah, tak ada kita tak jadilah beli kereta tu. Masa nak beli benda lain lebih penting lah. Jadi boleh batal lah. Perwakilan pun gitu dah. Seperti halnya bila suami membicarakan hal tersebut pada orang lain. Okay, jumlah talak yang dimiliki isteri yang diberi mandat. Isteri ni untuk lelaki serah pada bini boleh cerai dia. Diri sendiri berapa? Jumlah talak ni. Perbincangannya. Bila seorang lelaki memberikan hak penalakan isterinya pada isterinya itu, lalu ia menceraikan dirinya dengan talak 3 menurut pendapat yang berkata sahnya, apakah jatuh talak tersebut? Cih ni jawablah. Menurut mazhab Ahmad dan Zahir mazhab Maliki berkaitan dengan isteri yang telah dicampuri, itu jatuh talak 3. Itu mazhab Ahmad, Zahir mazhab Maliki dah. Sebab ia menerima mandat dalam hal jumlah. Ia boleh jumlah talak pun suruh dia berlaku. Maka ia berhak menjatuhkan jumlah talak yang diberikan kepadanya. Sekiranya sang suami berkata aku hanya berminat satu talak saja, maka tidak diterima perkataannya.
Sebab tak kala ia berkata pada isterinya, talaklah dirimu sendiri. Maka ini menunjukkan keumuman dalam semua perkaranya, termasuklah talak 3 pun hak isteri dah, bukan hak suami. Ini juga pendapat Ibn Umar sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya nanti. Sementara itu Imam Abu Hanifah Asy-Syafi'i dari riwayat kedua dari Ahmad menyatakan jatuh satu talak saja. Walaupun suruh kuasa talak pada isteri, ia tidak ada kuasa talak 3 dah. Kuasa talak 2, 3 tak ada. Ia hanya ada satu talak saja. Ini juga pendapat Malik berkaitan dengan isteri yang belum pernah dicampuri. Dah tak tercampur lagi, satu talak lagi tak. Nama Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat ini membatasinya dengan niat suami. Yang ini bila suami meniatkan selain talak 3 talak, maka mereka mengembalikan hukumnya pada niat suami tersebut. Sebab suamilah yang memberikan madat itu kepada isterinya, maka harus dikembalikan pada niat suami tersebut. Jadi ini suami beri kuasa talak, dia niatnya hanya satu talak dah. Apa tak lebih-lebihnya lah. Dia rutin kan. Wujud pisau talak kuasa pun hebat tak udah dah. Padahal kuasa suami lelaki. Masa pilihan tersebut banyak lah jumhur namanya Abu Hanifah Syafi'i. Riwayat kedua dari Abu Hanifah Imam Ahmad dia kata satu talak lah maksimum je dah. Kecuali niat metod lelaki atas suruh 100% dah. Siapa talak 3 pun suruh kamu dah. Tu baru boleh jadi, boleh kira boleh jatuh lah dah talak 3. Kedua, talak tidak boleh diwakilkan. Ini adalah pendapat Taus dan Abu Muhammad bin Hazam. Taus dan itulah Ibn Hazam dah. Dia kata tak boleh wakil talak ni nak. Kemungkinan ini mazhab Ibn Abbas. Hujah pendapat ini berdasarkan bahawasanya Allah Ta'ala hanyalah memberikan hak talak kepada suami sahaja. Dalam Quran suami je nah. Dalilnya Allah sebagai berikut. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surah At-Talaq, surah ke-5 ayat 1 dah. Firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tuhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikahi dengan suami yang lain. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 230. Firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fablaghna ajalahunna fala ta'diluhunna an yankihna azwajahun. Bila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Lepas tu ayat Quran lagi, firman Allah Ta'ala lagi, banyaklah ayat lain dah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki ni suami itu pelindung bagi perempuan isteri kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka yang lelaki atas sebahagian yang lain perempuan. Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-4. Jadi kepimpinan ni Allah suruh kepada lelaki. Termasuk talak tidak boleh mudah-mudah nak beri kepada isteri dia. Salah satu kesempurnaan kepimpinan adalah bila talak berada di tangan lelaki saja. Tak boleh suruh pada isteri dah. Jami' ahkam nisa' ni. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina matti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah pada isteri-isterimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan kepada mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Surah Ahzab surah 33 di perhatian. Hari ni hak ni pun walaupun nampak macam pilih pilihan pada isteri, pilihan isteri itu masih bergantung pada lafaz cerai daripada suami lagi dah. Jadi inilah hujah-hujah yang disebut oleh Ibn Hazm mengatakan tidak boleh sama sekali diserahkan kuasa talak pada isteri. Hanya beri pilihan yang nak mana, tetap kena suami yang lafaz cerai hukum isteri dah. Ibn Hazm berkata Allah mewahyukan kepada Nabi SAW bila para isterinya menghendaki dunia dan tidak menghendaki akhirat, maka hendaklah beliau menceraikan mereka saat itu juga secara langsung dari pihaknya sendiri tanpa mewakilkannya dan menceraikan dengan kesedarannya, bukan sebab mereka menceraikan dengan isterinya kerana memilih dunia. Pada siapa yang menyatakan selain demikian, berarti ia telah mengubah kalamullah dan memasukkan kedustaan murni ke dalam hukum ayat ini tanpa berdasarkan nas atau dalil. Rujuk Al-Muhalla, pendapatnya tepat sasaran yang hanya saja sangat keras. Tak ada kerja lain lah. Ibn Hazm Al-Zahiri ini memang keras. Kitab dia walaupun menarik,
Tapi kita baca, set hati kita naik angin tak. Nak marah juga dah berasa, biasa backing cari berhujah dia. Tak tahu dah, mungkin zaman dia tu bertebak kuat tu. Zaman tu zaman ganah ni. Ni zaman dia Andalusia ni nak. Andalusia ni. Zaman dia pun krisis politik kuat juga. Di Andalusia tu zaman dia ni. Ibn Hazm. Dia tangkap lagi apa. Macam kita rasa panah. Walaupun kita kira zaman tu Islam ni segi kemajuannya Andalusia tu Sepanyol ni satu zaman yang apa hebatlah, orang putih banyak belajar daripada umat Islam, teknologi sains ni macam-macam, ilmu perubatan, ilmu apa belajar di Andalusia. Jadi zaman moden lah kira situ masa tu dah. Jadi tapi pertembungan pun banyak dah. Fikrah pendapat pun kuat sebabnya orang telajuk ngaji kuat dah. Semakin kuat ngaji mudahlah berbeza pendapat. Nak kan dah. Ada setengah yang kata zaman dulu nak pecah belah Wahabi lah apa. Tu tak tahu sejarah dah. Orang zaman dulu kuat lagi berhujah ni, berdebat ni. Sebab dia orang zaman dulu lebih alim ni. Lebih pakar, lebih kuat ingatan dah, macam-macam lah. Jadi mereka ni lebih kuat berhujah lah. Itu lumrah lah. Cumanya kita nak jangan panas lah dah. Saya dah dan banyak aktiviti keilmuan ni menyebabkan perbezaan pendapat semakin banyak dan semakin kuat hujah antara satu sama lain, mudahlah berlaku perdebatan perbezaan pendapat. Habislah situ dah. Diriwayatkan dari Mujahid bahawa seorang datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu seraya berkata, ketika aku memberikan pada isteriku perkara dirinya, ia menalakku dengan talak 3. Ada orang itu beri ke bini ni, nak cerai agak, suruh kamu lah kuasa cerai dah. Bahaya tolak 3 dia kata dah. Balas balik ke bini dia. Ibn Abbas berkata, semoga Allah menyalahkan langkahnya. Sungguhnya talak itu hakmu terhadapnya, bukan haknya terhadapmu dah. Bodoh dah, lebih kurang gitu kita kata dah. So cerai suami dia, betina ni emosi, masa marah ngamuk kau sikap. Bi ke dia kau teruk dah. Dia tak fikir warah dah apa ni masa dia emosi dah. Lebih beremosi daripada lelaki dia. Sahih Hadrat Abdul Razak dalam musannafnya. Tapi sini tak ayat jatuh ke tidak dah. Wallahu a'lam lah. Yang ketujuh, diriwayatkan dari Ibnu Jurayj, ia berkata Ibnu Tawus mengabarkan padaku dari ayahnya dan aku katakan kepadanya, lalu bagaimana yang dikatakan ayahmu mengenai seorang yang memberikan pada isterinya perkara dirinya? Kuasa talak lah pada ayat pada diri, suruh pada isteri dia. Apakah ia berhak menceraikan dirinya sendiri? Dia menjawab, tidak. Ayahku berkata bahawa talak tidak dapat diserah kepada kaum wanita. Tahu kata dah. Sahih Abdul Razak dan Musannaf. Jadi pendapat ni tidak boleh sama sekali serah pada isteri dia. Ayat Quran tadi pun tak jelas lagi. Itulah. Okay, pendapat yang kuat dari kedua-dua pendapat tersebut berkaitan dengan masalah ini, tidak ada dalil yang pasti baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih yang disandar kepada Nabi SAW. Bila ada yang berpendapat talak itu hanya di tangan suami, sekalipun ia telah memberikan kepada orang lain, maka tidak terlalu jauh dari kebenaran. Kendati pun menurut saya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, iaitu talak tidak terlarang untuk diwakilkan. Jadi Syekh ni tim pendapat kata boleh. Wakil kawan lain kau, seorang ke bini ke boleh. Alasannya para sahabat tidak mengingkari hal itu. Bahkan pernyataan yang telah disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya talak itu hanyalah hakmu terhadapnya, bukan haknya terhadapmu. Maksudnya hak suami, bukan hak isteri dah. Bapa musuh ke bini dah. Ada kemungkinan Ibn Abbas hanyalah mengingkari talak dijatuhkan isteri terhadap suaminya. Adapun isteri menalak dirinya sendiri, maka Ibn Abbas tidak melarangnya. Sebagaimana tampak pada asar tersebut. Di asar tersebut merupakan hujah jumhur ulama kata boleh wakil pada isteri sekalipun. Tidak mestilah Ibn Abbas kata tak jadilah gitu lah. Tapi tak ada apa yang kata tak jadi. Cuma kata sepatutnya hak lelaki, bukan hak bini. Dia maksudnya sini tidak nak suruh ke bini tu bodoh. Tok lelaki bodoh ataupun sebenarnya tak cerdik. Memang keadaan tak ada seruh pada bini ni. Dalam Quran tak jelas. Nabi hanya beri dia pilihan nak pilih. Tapi suara apa kuasa talak tu masih di suami di Nabi lagi kalau kita tengok ayat Quran tadi dah. Itulah dia kata dah. Diriwayatkan dari Al-Qamah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu yang menuturkan, seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, antara aku dan isteriku ada sesuatu yang kadang-kadang terjadi di antara manusia. Maksudnya balaslah. Lalu isteriku berkata, jika perkaraku yang ada di tanganmu itu berada di tanganku, pasti engkau tahu bagaimana aku melakukannya. Perkaraku ni maksudnya cerak ke apa ni dah.
Kuasa cerai. Aku katakan sungguhnya perkaraku yang ada di tanganku ini kini berada di tanganmu. Kuasa talak tu suruh ke bini. Dia isteriku berkata engkau dia talak 3. Boleh pedah. Maka Ibn Mas'ud berkata menurutku itu satu talak dan engkau berhak merujuknya kembali. Nanti aku akan menemui Amirul Mukminin Umar. Lalu Ibn Mas'ud menemui Umar dan menceritakan kisah tersebut. Maka Umar berkata, Allah telah menetapkan bagi kaum lelaki. Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kaum lelaki. Mereka mengambil apa yang ada di tangan mereka. Lalu mereka memberikannya kepada di tangan kaum wanita. Dengan menyumbatkan tanah pada mulutnya. Lalu apa yang kau katakan? Ibn Mas'ud menjawab, menurutku itu satu talak dan ia berhak terhadapnya. Umar berkata, aku juga berpendapat sebegitu. Jika engkau berpendapat selain itu, pasti aku memandang bahawasanya engkau tidak berpendapat dengan benar. Mansur berkata, ia adalah perawi yang meriwayatkan dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Ibn Mas'ud. Aku katakan kepada Ibrahim, sungguhnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, semoga Allah menyalahkan langkah wanita itu. Bagaimana jika berkata aku menceraikan diriku? Ibrahim menjawab, itu sama saja. Sahih Hadrat Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan Bahaqinya. Jadi, pertamanya, tak boleh lah. Tak boleh macam bodoh, karut lah. Suruh pada bini memang karut marut. Pasal hotel ni emosi lah. Yang keduanya, lah mana pun mengikut Umar Al-Khattab dan juga Ibn Mas'ud ni, walaupun disebut talak 3, tetap jatuh 1 dah. Hotel nanti jatuh 1 dah. Maksudnya melafazkannya isteri. Seolah-olah kuasa yang ada pada isteri ni hanya 1 talak saja dah. Kalau diserah kepada suami ni, tidak jadi 3 dah. Tidak boleh lebih daripada 2 dan 3 tak boleh lah. Diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, ia berkata jika seorang memberikan perkara isterinya, ini kuasa talak ni, cerai itu kuasa cerai pada isterinya dari tangannya, atau isterinya menceraikan dirinya sendiri dengan talak 1, maka itu talak 1, atau dengan talak 2, maka itu talak 2, atau dengan talak 3, maka itu talak 3. Ini pendapat Ibn Umar lah. Kecuali jika suami mengingkarinya seraya berkata, aku tidak memberikan perkara itu kepadamu kecuali hanya 1. Jadi, kecuali lelaki kata, aku tak suruh kamu sampai 2, 3, aku hanya berkuasa Musa je talaknya, cerai. Lalu ia bersumpah atas hal itu. Bila isteri mengembalikan perkara itu, maka tidak mengapa. Ibn Umar juga mengatakan hal yang sama. Keputusan adalah apa yang diputuskan oleh si isteri. Hadis sahih Hadrat Ibn Sa'id bin Mansur, Malik Abdul Razak. Aku Abu Malik katakan, sudah dijelaskan sebelumnya tentang bolehnya mewakilkan, tidak ada bedanya antara talak dan selainnya. Tidak ada yang keluar dari lingkup itu kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Sementara ayat-ayat Quran tidak tepat dijadikan sebagai dalil untuk melarangnya. Dalam Quran apa kita cerita sebelum ni, sebenarnya kuasa talak pada Nabi sendiri dah, masih bukan pada isteri Nabi lah. Semua pilihan lah, khiyar lah. Nabi ni ikut pilihan isteri. Kalau isteri Nabi pilih cerai dengan Nabi lah. Tapi tidak begitulah, semua nak bersama Nabi lah. Hal ini tidak berbeza dengan apa yang saya utarakan tadi, bahawasanya takhir memberikan pilihan tidak dimaknai sebagai talak. Pilihan saja belum lagi talak. Dan talak tidak terjadi dengannya bila ternyata si isteri memilih dirinya sendiri tanpa ada persyaratan dari suami. Jadi kedua masalah ini, yakni mewakilkan dan memberi pilihan, adalah berbeza. Wakil lain. Wakil ni kuasa diwakil lah. Atau memberi pilihan, berbeza. Masih tegak di tangan suami lah. Ginilah wakil cerai pada isteri. Seolah dia tak boleh ucap. Dia nak cerai agak. Itu wakil. Tapi kalau beri pilihan, ada lagi. Beri pilihan itu tidak lagi kuasa isteri. Apa-apa pun. Inilah. Ni kita perbincangan ilmiah benda ni. Kalau kita lah ni, kita ada undang-undang tu. Keluarga di negara masing-masing, negeri masing-masing lah. Bukan negara, pak kita negeri masing-masing berbeza dah. Undang-undang keluarga itu pasti ikut pada enactment undang-undang keluarga, undang-undang syariah negeri masing-masing lah. Secara asal tu itulah perbincangan ilmu dia dah. Jadi apa-apa pun kesimpulannya tidak molek lah, bodoh tak betul. Kalau serah 100% kuasa cerai tu pada isteri. Balas setara mana pun, hujatan ni biar ada akal sikit. Dia tak boleh beri pada isteri, pasal isteri ni lebih pongoh biasanya pada suami isteri, daripada suami lebih emosional berbanding suaminya. Tu kebiasaannya lah, kebiasaannya. Jadi tak molek lah mana pun. Dan kalau serah pun, kita tengok tadi pendapat kita kira kuat lah. Maksimum dia +1 je lah. Dia bukan jadi seterus jadi boleh puasa tolak 3 tidak pada isteri dah.
kalau serah pada isteri sekalipun. Begitulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.